Kesal-kesal sampai saya buat lambatnya ni dia tak laju cara saya. Penilaian terhadap sesebuah hadis banyak bergantung kepada sanadnya kecuali bagi hadis mutawatir. Ini nak faham tak? Kita faham kita lagi ngaji tu. Kita nak nilai hadis ni sanadnya. Apa boleh kata kecuali mutawatir? Apa boleh kata kecuali mutawatir? Ini soalan basic ni. Kau boleh. Ingat tak, mutawatir dia tak payah cek. Sebab lama. Macam Quran, tak cek sana dah. Bila cek tu duit sahih, duit hasan, duit dhaif, mutawatir kan cek dah. Ada yang sebab dia kata kecuali mutawatir. Namun demikian sanad yang sahih semata-mata tidak menjamin kesahihan hadis tersebut. Tengok. Pasal apa? Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang sanad sesebuah hadis didapati sahih, tetapi matan yang didapati sebaliknya. Dan sebaliknya terdapat juga sanad yang dhaif, tetapi oleh sebab ia disokong oleh beberapa sanad yang lain, maka ia menjadi sahih dan hasan. Dia ada tiga. Cuba tengok sini. Dia naik taraf. Ni. Ini sebenarnya kita belajar dulu ni. Mula-mula sekalinya tu ikut ruh bidah dhaif. Ni. Baik, apabila sesuatu hadis ni dhaif dah, kita pun bau lah. Orang bau nampak dhaif nak kalah dia. Dhaif. Berarti di sini dhaif. Yang dhaif ada atas ke. Sorry, dhaif. Hadis ni dhaif. Tiba-tiba ada hadis lain yang matan dia serupa, ungkapan serupa, dhaif juga. Hak ni dhaif tak. Bila lagu tu, bila terlalu banyak sanad hadis dhaif, tapi hadis tu serupa dah, matan dia serupa, maka dia boleh naik jadi hadis hasan. Mudah ingat cikgu rahsia hadis dia. Hadis hasan boleh terima tak? Jadi kalau dia kata tu hadis dhaif boleh pakai, kena tengok pula dia sudah naik taraf. Kalau bahasa mula itu gila. Hadis dhaif apabila berbilang-bilang sanadnya, maka naiklah kepada hadis hasan. Tapi dia panggil hadis hasan ni hasan li ghairi. Tapi hasan juga dia ada dua. Hasan li zati, hasan li ghairi. Hasan li zati ni maknanya asal dia tu hasan tu, bukan kerana dia tu dinaik taraf. Hak naik taraf dia panggil li ghairi. Baik. Hadis hasan pula bukan hasan li ghairi, hasan dia hasan. Hadis hasan ni ada banyak pula. Oh ni hadis hasan, oh ni hadis hasan, oh ni hadis hasan. Dia akan naik kepada sahih li ghairi pula. Dia kira-kira dia main pakai lantai. Dhaif kalau pakai lantai jadi hasan li ghairi. Hasan ni pula pakai lantai jadi sahih. Baik, nanti kira dia. Okey. Tirmizi selalu dia buat hasan sahih. Jadi perkataan hasan sahih ni ulama dia buat tafsir ada 3-4 pentafsir. Tapi yang paling tepat sekali hasan sahih itulah hadis sahih sebenarnya. Hasan dari segi istilah. Ganti hasan tak boleh jadi Hasan dia jadi sahih. Iyalah. Ganti sahih tak boleh naik. Tak boleh mutawatir tak boleh. Mutawatir tak boleh. Mungkin sahih saja jadi mutawatir tak boleh. Dia muatan itu di metodologi lain. Dia tak masuk makna. Mutawatir tak masuk makna. Ada versi yang kita nak dia kata kadang-kadang sanad hadis itu sahih tetapi matan dia dapat sebalik itu terlalu. Dia gini, dia matan tu dia dalam ilmu riwayat. Kadang-kadang dia tengok ungkapan itu tidak layak bagi dituturkan oleh orang yang pada tubuh Nabi.
mata dia cacat. Nah, jadi itu dia mikir juga. Itu sedap bunyi. Itu ahli bahasa dia. Macam apa dia? Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak kerana-Mu ya Muhammad, tidak kujadikan segala cakrawala. Itu orang kata sahabat bawa sama tu dah. Hak tu kan matan dia tak boleh terima dah. Salah dari segi bahasa, linguistik salah tu. Nah, itu mana dia kan? Okey, di sini ya. Oleh itu kajian tentang sanad hadis semata-mata tidak mencukupi bagi menentukan kesahihan sesebuah hadis. Dia tak kemata juga. Namun pengajian sanad amat penting kerana ia syarat utama dan langkah awal dalam menilai dan menghukum sesebuah hadis. Mudah tidak? Walau bagaimanapun syarat tersebut tidak melibatkan hadis-hadis yang terdapat dalam koleksi perawi-perawi yang mensyaratkan hadis-hadis sahih sahaja, ia terkandung dalam kitab mereka seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ni orang dan orang pun tidak boleh cek Bukhari dan Muslim ni. Oh, dia tak ada orang nak takhris semula. Okay. Sebagaimana kata Ibn Salah yang ulama apa yang ketujuh, bahawa setiap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahih mereka dianggap sahih. Orang tak boleh campur sampai itu. Pendapat ini disokong oleh Imam An-Nawawi yang menyatakan kesahihan hadis-hadis yang terdapat dalam as-sahihain. Sahihain makna dua sahih. Ini kata dua dah. Sahihain, dua sahih. Bila sebut sahihain ini Bukhari, Muslim. Ini perkataan ni Bukhari dan Muslim bakal sahihaini muttafaq alaih Syaikhan Bukhari Muslim. Pak nama di rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayat oleh Bukhari Muslim. Muttafaq alaihi Bukhari Muslim juga. Wa fi sahihaini dalam dua sahih Bukhari Muslim juga. Rawahu Syaikhan diriwayat oleh dua syekh Bukhari Muslim juga. Ada empat nama. Baiklah. Tak jumpa lah kan, kita jumpa tu dia. Muttafaq alaihi. Cuma muttafaq alaihi lebih tinggi daripada orang lain. Maksud ittifaq ni sama dari segi matan, sebut dan serupa. Bukhari riwayat dengan Muslim riwayat, perkataan itu serupa, maka dia jadi muttafaq alaihi, sepakat di atas. Okey. Begitu juga sekiranya tidak ada ulama yang menyanggah kesahihan sesuatu hadis yang telah dinyatakan sahih oleh seorang ulama, maka ketika itu tidak perlu kajian dibuat terhadap sanad hadis tersebut. Manakala hadis-hadis yang tidak pernah dinilai dan ditentukan statusnya oleh mana-mana ulama hadis atau terdapat macam mana kita lihat orang tak pernah nilai lagi, atau terdapat persisihan yang ketara antara mereka, maka satu-satunya jalan penyelesaian adalah dengan membuat kajian tersebut. Inilah inisiatif yang dibuat oleh Imam Iraqi itu, kerana dia sayang tengok kita iya tu sangat berharga dari segi kata-kata apa nasihat Imam apa ni Imam Ghazali. Dalam bab nasihat dia kan orang tak boleh tikar sentuhan. Kalau orang panggil itu dia mengukur hati bakal cuma disentuhkan dengan hadis yang tak pernah dia cek. Ini Ghazali. Mungkin kelemahan dia tak, dia tidak ulama hadis kan. Jadi saya kalau kita ni lah Imam Iraqi mengambil inisiatif. Dia nilai semua dah ada ni. Sebab tu kalau kita beli kita yang baru ni, dia ada nota kaki. Baru tu dia masuk Imam Iraqi takrish. Ada di domain dia, ada di soal ada domain. Jadi kita boleh buat panduan tu. Panduan macam mana? Kita bila kita nak ambil hadis dan kita lihat tadi, kena tengok bau dulu. Kalau contoh ni jangan ambil kan. So ni saya sebutnya, dia ambil secara sembrono kan. Jawab hal baru kamu tu jangan kita lihat lah. 2 rakaat. Dalam ketuan nikah dia 2 rakaat. Orang berkahwin lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum berkahwin. Tengok ni kita iya betul. Dari hari montong atau hari besi. Siapa Imam Iraqi dah cek ni besi. Jangan ambil ni. Tapi aku jawab dia orang kamu ni. Boleh ambil tu. Boleh kau tu ni kau tu ini dulu. Dia baca tu.
Pada orang yang saya kan kita dah buat baru kan. Lagi dia tak baik lagi dah. Sambung dah. Jadi mesti saya pergi jumpa dia. Kata kita nak kita lebih nak saya. Bagi memudahkan proses penilaian sesebuah hadis, maka pandangan dan pendapat ulama hadis perlu dijadikan asas kajian. Setiap kajian terhadap hadis tidak bermula dari kosong sehingga memerlukan masa yang agak lama bagi menilai sesebuah hadis. Oh tak boleh kita menilai nama kosong. Maknanya kita ambil hak ulama nilai tu, cuma kita cek balik. Kita dah. Perlu dimaklumi bahawa sebahagian besar daripada hadis-hadis telah siap dinilai. Kita kerja sendiri, bukan nilai tu. Dan diklasifikasikan mengikut kategori tertentu, terutama hadis-hadis yang melibatkan persoalan hukum dan hadis-hadis yang masyhur dalam kalangan masyarakat. Siaplah kita ni. Dan lebih seni lagi ni, kalau kita type saja dalam internet ni, nama hadis, dia siap tu hadis sikit-sikit. Seni tak tengok apa saya kata mudah. Sebab itulah kalau ada orang tanya saya soal kan, kata dia tanya, lah dia nak tahu hadis ni saya kata tak salah. Ada sebut dalam hadis, bila sebut kok Melayu payah begitu nak cari mana. Dia ada hadis dia hantar kepada bahasa. Saya tak risau sini kan. Tak payah masuk software, tak ada internet tu dekat Google. Zoom dia tubik habis. Dia buat tubik pula, dia buat tubik pendapat dia yang dalam kitab ni. Dengan laman web dia. Misalnya Multaqa Ahlul Hadis, dia ada logo dia. Jadi kata dalam Multaqa Allah sebut hadis ini adalah dhaif. Dia sebab dhaif boleh riwayat dah. Dia riwayat sebab apa kerana ada seorang perawi ini dan pendapat ulama ni kata dia ni, Al-Albani kata dhaif, Asy-Syafi'i kata dhaif. Jadi kita pun cepat boleh benda tu turun. Nampak tak? Jadi cara dia kan, keyboard kita tu biar ada Arabi semua. Bila ada keyboard Arabi, boleh type dia web. Cumanya masalah kita bahasa Arab, jangan bahasa. Tapi dia ada translation English. Oh benar. Dia ada authority, kita jangan ambil orang tulis. Kita bilang ada logo. Kadang-kadang lajnah fatwa. Orang dah buat dah sia-sia. Tapi dia ada translation English. Ada. Saya tahu itu memang dia buat translation. Tapi sebenarnya nak tahu dalam tertentu. Misalnya kalau orang bui satu hari, An-Nazafatu minal iman. Kita nak tahu kan? Nak tulis tu kena keyboard Arab. Dekat Google dia tahu. Daripada Google dia ketubik mana-mana lama web dia. Orang dah susu tu. 95 selain pandangan ulama hadis melalui kitab-kitab hadis, terdapat juga usaha daripada ulama mutaakhir yang memperkatakan hukum dan status hadis melalui kitab takhrij. Dia buat tu. Ada kitab takhrij. Takhrij maknanya dia mengeluarkan hadis. Dia saya muda. Dan hadis ahkam, hadis hukum. Kan boleh contoh kitab hadis ahkam. Bulu-bulu malam. Sebab dia nama kitab dia Ibn Hajar buat karang kitab tu. Dia nama dia Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram ni kitab-kitab hukum. Jadi Ibn Hajar dia buat dah hadis ni dhaif. Ambil baca Bulughul Maram, tak payah cek hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan. Dia dah siap dah. Jadi kita nak baca pun tak ada masalah. Antaranya ialah tengok Ibn Hajar Al-Asqalani melalui kitab Ar-Rayah li Ahadits Al-Hidayah dan Talkhis Al-Hadir li Ahadits Al-Rafi' Al-Kabir, dan Al-Iraqi ini melalui kitabnya Al-Muni An-Hamdul Asfar fi Takhrij ma fil Ihya. Ihya Ulumuddin. Ini Al-Iraqi ini dia beza 300 tahun. Imam Ghazali mati tahun 505. Tiba-tiba dia tanya dah. Jadi dia tu guru kepada ini ada anak murid. Ibn Hajar ni anak murid dia. Dia tu guru. Jadi dia buatnya kitab ni, dia menyemok fi takhrij, dia mentakhrijkan ma fil ihya, hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya.
Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ada dua ni kan. Ni dia clear sikit. Dia lebih kepada ulama fiqh. Ibnu Hajar Al-Haytami melalui kitabnya Majma' Az-Zawaid wal Manba' Al-Fawaid. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti melalui kitab Al-Jami' As-Saghir min Ahadits Bashir. As-Sakhawi dalam kitabnya Maqasid Al-Hasanah. Al-Ajluni melalui kitabnya Kashful Khata fi Muzil Ilbas. Setelah segala pandangan ulama terdahulu diambil kira, barulah seseorang pengkaji boleh melakukan proses penilaian sesebuah hadis. Kena ambil kira. Jangan tinggal ulama. Namun kita nak cek sedikit. Kalau orang cek, dia kena ambil sebagai asas. Okay. Jadi kita ni sebagai perbanding ni, kadang-kadang tidak sepakat. Syaukani kata hadis ni dhaif misalnya. Kita tengok pula Sayuti kata dia kata hadis ni hasan misalnya. Kita kena kira gitu ni. Jangan kita rombong ulama buat. Cuma kita pelago tengok tu. Atau dia kata saya kata hadis tu kerana perawi gini kita ni buat pula. Kau di sini kau ni apa kita cari tak sanggup apa tak sanggup lah buat. Okey dia buat. Cuma kita nak banding lagi. Sebab tu kalau kita tengok macam Dr. Mazhar kan, Dr. Zaini. Bila dia nak satu hadis dia kata sebut hadis ni saya berpandang ni hadis ni dhaif dia kata. Walaupun dia kata Sayyidi kata hasan, tapi dia kata Albani kata dhaif, Syaukani kata dhaif, apa ni siapa dia tu? Banyak lagi kan. Sayyidi Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi kata dhaif kan. Lama kata dhaif dia kata. Sayyidi saja dia kata hasan. Maka saya berpandang ni hadis ni dhaif. Tapi betul jangan lagi. Sebab orang dah buat. Okey. Cumanya di dalam pengajian kita kena buat. Kita kena buat sebagaimana ulama buat. Boleh ke dia kata dhaif itu bagaimana dia cek itu kena buat. Sebab tu saya dengar daripada video Dr. Zaini kan. Kenapa kata tak? Rektor Kumi lah. Dia kata dia jumpa dengan Syekh dia di Jordan dulu. Syekh dia suruh takhrij hadis ni bermula daripada A lah. Dia jawab, dia kata buat apa? Orang buat dah. Orang dah kata beridah ni topik ni hasan ni topik. Buat apa dia? Dah lah kata. Supaya kita mengerti metodologi dia. Awak buat semula. Jadi TC dia kena buat semula. Jadi bila buat semula, dia kena ambil sanad tu. Dia kena cek sore-sore. Apa tu? Tapi janganlah sama nanti penemuan kita ni kita berasa hebat daripada orang dulu. Kita hanya nak mengira. Oh patut dia kata sahih. Sebab bila aku cek ni semuanya menurut syarat yang dikehendaki sebagai hadis sahih. Faham tak? Jadi kita lagi ngaji ni bukan nak buat benda baru, tapi kita nak belajar bagaimana cara dia mendapatkan sesuatu benda. Kan? Okay. Kemudian mengenal pasti identiti perawi hadis. Beberapa langkah kajian. Bila kita nak kaji sesuatu hadis ni, nombor satu kita kena pasti identiti perawi hadis. Tanpa maklumat yang tepat mengenai identiti perawi, maka kemungkinan besar akan berlaku kesilapan menghukum perawi dengan ta'dil dan tajrih. Bila salah orang, kita cek tengok orang ni tahu ni, rupa-rupanya dia ni orang yang boleh sahih lah. Natijahnya boleh menimbulkan kesilapan menghukum hadis tersebut. Perkara yang paling penting dalam konteks tarajum ni maknanya menyelipai data perawi ialah namanya, nama bapa, keturunan serta tabaqah, peringkat dia atau zaman mana. Dalam hal ini kitab-kitab rijal yang dihasilkan oleh ulama hadis mesti dirujuk sebagaimana sebutkan. Kemudian langkah kedua, lepas kenal tu, mengenal pasti status atau kedudukan perawi. Setelah identiti perawi dah kenal dia ni, kita tengok status dia. Macam mana? Status dan kedudukan setiap perawi dari aspek keadilan dan kedhabitannya dengan merujuk kepada kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Sebab tu saya suruh hafal kata sebab dia mustahil. Al-Jarh wa Ta'dil nak tengok positif dan negatifnya dia.
Namun pada kebiasaannya kitab-kitab rijal secara umumnya turut menyentuh status dan kedudukan seseorang. Perawi dan sudah memandai tanpa perlu merujuk kepada kitab al-riwayat tadi, sebabnya dia tulis itu. Jadi semua duduk sebut ni beberapa benda ni yang saya sebut baru ni ada dalam software tu, dalam tab saya tu. Sudah lengkap semua ilmu ada dalam tu dah. Hanya ambil hadis tu pecik saja, dia yang habis. Dari segi al-riwayat, dari segi tawaqu', dari segi tarikh lain, apa semua ada. Jadi saya baru order dengan Shopee serta ada dua sini nak sambut tab dengan aku. Sebab tak boleh dia software dia bukan Windows, dia Android. Bila dia Android tak boleh ambil dari komputer ni. Jadi kalau boleh sambung, saya baru order kat Shopee, tak siapa lagi. Bagi boleh Cina nak sambung di tab sebab tab dia cara kan nak masuk di HDMI. Kalau nyala sini, nak boleh tengok lah. Jalan pintas, tak payah tengok kita. Nak dapatkan seorang perawi dengan jalan pintas. Satu-satu hadis, misalnya nak tahu seorang perawi ni, kadang-kadang ada 30 kitab dia tulis. Oh, siapa dia yang menyusun? Rajin yang buat dia software ni, kita boleh beli. Misalnya kalau kita baca software nama Yahya bin Ma'in misalnya, kita baca sini, dia akan royak pendapat ulama tentang mata tubuh Yahya Ma'in. Orang sikap tu, kitab ni kata begini, kitab ni kata begini, kata saya bila dia ada 30. Maknanya kita kena balik 30 bukti kita untuk tengok pendapat ulama terhadap Yahya bin Ma'in. Contoh saya pula, waktu saya kata orang yang jumpa apa tu bukan sebab kita juga. Dia buat apa? Dia beri kita free pula. Kalau saya kata dia boleh kita ni kata orang ni sikoh, orang ni kata sikoh, orang ni kata sikoh. Bukan seperti kita. Dia sebut nama. Dan saya bila 30 baru. Jadi nak ayat kita dunia ni jalan pintas. Kalau kita buat modal salah kan tidak hebat kita. Saya kata perawi ini adalah sikoh kerana mengikut kitab ni kata gini, mengikut dia kata gini, kitab ni kata gini, kita boleh dimullah kan. Orang kata dia yang cari kita padahal dia fiksi. Kenapa? Dan ini sebab kata saya tak heran ni kalau orang boleh cek dia wajah ngapa kata mak bila dia teknik ni boleh tu. Tak tengok kita dah. Okay, software tu patut ada sikit lagi dah belakang lah. Ia perlu hanya bila mana bertujuan untuk memantapkan lagi kajian. Itu sajalah. Selain itu pengetahuan yang cukup mengenai lapas-lapas dan maratib martabat dia tu, lapas-lapas dia. Lapas al-jar wal ta'dil juga perlu dan mustahab. Kemudian ketiga, mengenal pasti kesinambungan sanad. Kita nak tengok disambung pula sanad. Langkah ini ialah untuk memastikan ittisal sanad, kesinambungan sanad antara seorang perawi dengan yang lain sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tujuan ini, kitab rijal juga perlu dirujuk. Antara butiran penting yang perlu diberi perhatian ialah tarikh lahir dan tarikh wafat seseorang perawi. Memanglah biar dia sambung tarikh lahir, tarikh wafat, tarikh lahir, tarikh wafat. Betul tak? Sebab kita nak kenali, tak jumpa satu kenali mati. Dan walaupun tahun 32, 35 kan tak sambung dengan kita dah. Kemudian nama-nama guru dan muridnya, negeri-negeri yang dia diami dan dikunjungi untuk rehlah ilmu. Tengok, kita belajar doa ini. Bagi memudahkan kajian ini, pandangan ulama khususnya mengenai sama mendengar. Dengar kan? Samik itu disebut dulu. Seseorang perawi daripada gurunya juga perlu diberi perhatian dan dijadikan asas kajian. Kemudian yang ketiga, memastikan hadis bersih daripada sebarang syuzuz dan ilmu. Langkah terakhir ialah memastikan bahawa hadis tersebut bersih daripada sebarang syuzuz makna syaz, percakapan dan illat, kecacatan tersebut. Ini bermakna walaupun telah memenuhi syarat-syarat sebelum ini, ia masih belum boleh dikategorikan sebagai hadis sahih. Dia ada cacat lain lagi.
usaha memastikan sesebuah hadis itu bersih daripada sebarang syuzuz dan illah merupakan perkara sukar. Tahu tak syuzuz dengan illah? Illah ni cacat hadis. Syuzuz dia makna terkunci. Banding dengan hadis lain tu dia pelik sikit. Pelik. Tu syuzuz dia pelik. Illah ni cacat. Ia hanya mampu dilakukan oleh pakar ilmu hadis dirayah. Ini saya sebutnya gamau lagi sebut saya. Mana cacat? Oh, terpandai kita lakukan. Pakar saya. Pakar dirayah. Banyak kitab yang dapat membantu usaha ini seperti kitab Ilalul Hadis oleh Abu Hatim dan Al-Ilal oleh Daruqutni dan lain-lain. Kemudian yang kelima, penilaian atau hukum terhadap hadis. Barulah kita boleh buat nilai. Setelah semua syarat hadis sahih telah dilihat dan dikaji, maka laku seterusnya ialah penilaian dan hukum terhadap hadis perlu dibuat sama ada sahih hasan jika ia memenuhi syarat. Nampak tak? Dia kena jelajah banyak perkara dulu barulah ambil nak kata dia hadis ini hasan. Jadi misalnya Imam Tirmizi nak boleh kalau dia kata hadis itu sahih hasan, dia maafkan banyak, maka dia kata hadis ini adalah sahih. Nampak tak? Jadi kita ngaji tu kan? Kita tahu dah cara ulama nak mengkategorikan sesuatu hadis. Sebaliknya jika dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka secara automatik menjadi hadis dhaif. Sekiranya kedhaifan itu disebabkan oleh kelemahan perawi atau disebabkan oleh sanad terputus, maka proses penilaian terhadap tersebut boleh diteruskan dengan mencari sanad lain yang mungkin boleh membantu menguat hadis tersebut yang saya sebut tadi supaya dia naik taraf. Seterusnya boleh ditingkatkan tarafnya kepada hadis sahih atau hasan. Apa tadi? Jumpa di sana ni sahih. Yang cari kata ada orang lain riwayat dulu hadis ni. Tengok jumpa di jalan lain. Jangan tu lah. Cari kata lain. Tak hiu kok. Cari lain. Tak hiu kok. Bila dah banyak sangat, maka dia naik kepada hasan li ghairihi. Kalau jumpa tu misalnya doain, tiba-tiba jumpa tu, hak ni molek sah. Pakai buat dulu dah ni, pakai sahilah dulu dah. Ni kalau apa yang kita dapat kalau sekiranya doain, maka dia naik kepada hasan li ghairihi. Jadi maknanya jangan putus asa. Bila boleh satu hadis tu kita tengok doain, bukan kita ada yang untuk buat. Bila dia tengok hadis ni doain, cari kata lain. Cari kata lain untuk ini juga tak jumpa. Biar jumpa beberapa rantai yang ulama boleh terima dia sebagai katakanlah 5 konten kan. Tu ulama tu dia berbeza pendapat. Nak boleh naik taraf tu berapa rantai. Baik, bila sampai situ okey, puas hati kita. Sebab apa? Kita sayang takut kita dibuat hadis tu. Nampak kan? Berapa pun tidak boleh jadi. Ahok tu kata ulama petikan, tidak sepakat. Contoh praktikal